Antara proses kerja khusus termasuklah mengenal pasti topik dan tajuk yang sesuai untuk kerja khusus. Yang kedua, mengenal pasti teras untuk perbincangan iaitu masalah dan langkah. Pembahagian tugasan kepada ahli kumpulan dan pencarian maklumat dari laman web, surat khabar atas talian dan YouTube juga merupakan proses kerja khusus. Yang seterusnya ialah perkongsian maklumat dan mengadakan perbincangan dalam WhatsApp. Selain itu, kita juga menggunakan Google Drive untuk menggabungkan maklumat. Yang akhir sekali, dalam proses kerja khusus ialah menyediakan poster dan video. Cabaran-cabaran yang dialami oleh ahli kumpulan kami adalah terdapat ahli kumpulan mengalami masalah internet yang lemah telah menyebabkan mereka susah untuk mencari maklumat pada bila-bila masa. Cabaran yang kedua adalah maklumat yang berserabut menyebabkan kumpulan kita memerlukan masa yang banyak untuk membaca dan memahami baru dapat menjalankan proses seterusnya. Cabaran yang ketiga adalah pelbagai maklumat palsu di media sosial telah menyebabkan kita susah untuk membezakan maklumat itu adalah benar atau palsu. Solusi untuk mengatasi cabaran adalah memilih masa yang sesuai iaitu mengelakkan cuaca hujan untuk mencari maklumat dengan menggunakan internet supaya dapat mengelakkan internet yang lemah dan melaksanakan tugasan secara efektif. Solusi yang seterusnya adalah maklumat yang berserabut dapat ditangani melalui proses pembacaan dan pemahamian sebelum meneruskan proses seterusnya. Solusi yang ketiga ialah ahli kumpulan bekerja sama menyebar kebenaran maklumat secara mendalam. Terdapat dua objektif dalam kerja khusus ini. Yang pertama ialah untuk mengenal pasti masalah-masalah yang tercetus oleh kemiskinan semasa COVID-19. Objektif yang kedua ialah untuk mengenal pasti cara-cara yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku yang disebabkan oleh COVID-19. Amid the COVID-19 recession and a strict movement control order, unemployment in Malaysia has hit a 27-year high. The Merdeka Centre says 5 to 8% more Malaysians will fall into poverty because of the pandemic. That is as many as 2.4 million people. Who are these new poor? One of the best thing of living in Port Dickson is you have the beach at your backyard. Because you don't get this in KL. Kuala Lumpur-based Malek is a cameraman who works in commercials, feature films and documentaries. But with freelance jobs all dried up, his family has relocated to Port Dickson, where they survive by selling home-cooked food. This year, 2020 to me is a year of humility and empathy. Seriously. All the while we've always been in the comfort zone. We forgot that little things in life that make us happy. You really do not need to go out. You spend more time with your family. If you're able to earn 5 ringgit a day, it's good enough already. You're happy. You don't need to earn 5 million a day to be happy. These basic things. So that is what I tend to realize. And because we've got 3 months at home to sit and think and then reflect. There are other city-dwelling Malaysians like him who have moved back to rural areas or their hometowns, where life is simpler and cheaper. The only way for us to get job now is to reduce. We cannot be going around saying, "Oh, this is my rate, you pay me." No, let's say thank you very much. We have other ones. Yeah. I think we can't go on living the way we do, in very materialist culture. At the end of the day, human lives matter, family matters, and that's the most important thing of all. Sebelum krisis, rakyat Malaysia secara putarannya ramai tak ada savings. Bank Negara membuat kajian, lebih kurang 75% tak ada sukar untuk mendapatkan RM1,000 sekiranya ada kecemasan. So
So Malaysia tak ada savings. Negara kaya, pasal kita ada forced savings, duit dalam EPF. Tapi kalau you ada masalah apa, you tak boleh pergi minta EPF, you kena tunggu masa retire. So itu forced saving kita. Tapi voluntary saving kita tak ramai tak ada. Bukan gaji pun kecil, tekanan perbelanjaan yang tinggi. Ramai tak ada. Ada yang ada pun sikit sajalah. Sebab itu masa PKP tu kita tahu anecdotal banyak orang pergi pajak gadai. So bila kita buat kajian, ramai yang pajak. Ada kes yang pajak pasal tak ada apa dah, pergi pajak telefon. Dia pajak telefon pasal dah tak ada simpanan dah. Sekarang ini peratusan yang sudah tidak ada simpanan di kalangan community flat cost rendah sudah naik kepada 70%. 70% sudah tidak ada apa-apa simpanan. 30% ada simpanan tapi tak banyak tak mana. Tengok kita boleh pecahkan bagaimana simpanan daripada 30%, 100 orang tak ada apa. 30% daripada golongan ibu tunggal berapa banyak simpanan? Berapa tadi? 342 sahaja bantuan. Kalau golongan OKU lagi teruk. Purata simpanan orang OKU lebih kurang 30% hanya ada simpanan hanyalah 74 ringgit. Ni bukan sebulan simpanan keseluruhan RM74. Ini saya kena tegas, ini sebelum PKP Selepas PKP lagi sukar. Sebab itu bantuan kerajaan itu penting. Kita kalkulate berapa banyak yang diperlukan supaya mereka tidak jatuh ke kancah kemiskinan. Kerajaan kita harus top up lebih kurang RM900 sebulan untuk mengeluarkan mereka daripada kancah kemiskinan. RM900 sebulan. Apa yang kita bagi sekarang 1,600. 1,600 kita bagi pecah dua. Setengah lah ni, setengah Y tun. Itu tidak mencukupi. Dan persoalan dia, ada duit kan nak bagi? Of course kita ada duit. Mencukupi, kerajaan boleh memberi bantuan. Bukan hanya boleh, tapi harus memberi bantuan. Jangka masa pendek, jangka masa sederhana panjang, kita perlukan pekerjaan. Kita perlukan skim perlindungan sosial. Makcik Kia kalau hilang kerja tak dapat apa. Kalau dia contribute kepada EPF, dia contribute kepada SOCSO. Majoriti mereka tidak contribute, ramai tak contribute. Jadi bila ada krisis pada masa mereka dilindungi. Sekarang mereka tidak dilindungi. Itu untuk masa hadapan. Tapi untuk memastikan pendapatan mereka tinggi, kita harus menyelesaikan pertama krisis kesihatan. Kalau krisis kesihatan tidak diselesaikan, orang tak keluar, orang tak beli cuk pisang, orang tak beli cuk kodok. So macam mana Makcik Kia nak dapat pendapatan kan? So yang penting krisis kesihatan harus ditangani. Kita tangani dengan baik sebelum ni. Lepas PKP kes tak tinggi, orang pi Kedah, orang pi Langkawi, orang pi Terengganu, Kelantan merata. Pakai mask, anak bini makan semua okey. Tapi bila ada segelintir ahli politik yang tak reti ikut peraturan, menyusahkan ke semua manusia di Malaysia. Pada awal tahun 2020, wabak COVID-19 melanda ke berbagai negara termasuk Malaysia. Wabak COVID-19 ini telah mengganggu perjalanan ekonomi untuk seluruh dunia, menjadikan masalah kemiskinan semakin meningkat bagi sebahagian negara. Dalam kerja khusus ini, kumpulan kita menggunakan isu semasa yang berlaku di Malaysia sebagai rujukan untuk perbincangan kita. Dalam perbincangan kita akan mengemukakan masalah yang tercetus oleh kemiskinan semasa COVID-19 seperti masalah psikologi, keselamatan sosial dan pengangguran, serta mencadangkan langkah yang sesuai dan efektif bagi menyelesaikan masalah-masalah demi membaiki situasi Malaysia. Sepanjang tempoh pandemik COVID-19, sebahagian rakyat Malaysia telah mengalami masalah kesihatan mental dan keselamatan mereka juga diancamkan. Masalah tersebut berpunca daripada perubahan pendapatan dan menyebabkan pengangguran berlaku. Akibat ini menambahkan beban kepada rakyat untuk menyara diri dan keluarga. Oleh itu, haraplah masalah tersebut dapat diselesaikan melalui berbagai cadangan dengan secepat mungkin supaya beban rakyat dapat diringankan.